masalah tahasun, masalah kaifiat berdoa, masalah fiqhiyah. Orang yang pertama sekali menjadikan perbahasan tahasun dalam bab ibadah akidahnya Syekh Ibn Taymiyah. Kemudian dibawa cara lebih ekstrim oleh penasihat Al-Qadi. Maka kaifiat dalam berdoa dimasukkan dalam bab sembahan. Allah tahu mereka membawa pendekatan yang lebih ekstrim yang kita akan tengok sebentar nanti, insya-Allah. Mohon maaf. Jadi ini saya buat contoh-contoh tentang saya sendiri follow sebab saya pengkaji lama dah. Saya follow Twitter berdekat ISIS. Mereka mempromosi kitab Tauhid Muhammad bin Abdul Wahab dalam majalah ISIS, An-Naba dan sebagainya. Mereka mengangkat, bahkan mereka mempromosi kitab Kashfus Syubhat Muhammad bin Abdul Wahab. Ini majalah terbitan ISIS, An-Naba. Dia mereka kata itu kitab apa? Sebuah hadisan, kitab Kashfus Syubhat Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam yang sebelum itu saya follow Twitter, saya cek betul-betul, saya buka namanya Abu Sa'ad Al-Utaibi ni, saya tengok betul-betul dia ada gambar belakang sembahyang Abu Bakar Al-Baghdadi. Tengok memang confirm ini Twitter yang sah, manik dengan ISIS. Maka pun saya share tak, mereka bangga mengeluarkan kitab Tauhid, kitab Kashfus Syubhat Muhammad bin Abdul Wahab dan seterusnya, banyaklah buku-buku yang bukti-bukti yang lainnya. Maka Khawarij golongan akhir zaman ni tuan-tuan, Yahudiyah, Kaedah, Boko Haram, Syabab, Ansaruddin, Nusratul Islam, Lashkar Taiba dan sebagainya tuan-tuan. Maka kenapakah golongan yang kita lihat ekstrim ini sangat ekstrim? Bahkan kalau ikutkan kajian saya boleh kata kepala Khawarij dalam sejarah dunia Islam adalah Wahabi, kerana mengkafirkan seluruh umat Islam pada zaman mereka. Panjang kisah dia. Dan memang saya buat kajian yang bertahun-tahun lama lah bab ni. Kalau kita tengok sebagian pengkaji Syekh Abdul Syarif, kalau kita tengok golongan Khawarij peringkat awal, mereka perbahasan mereka pada murtakibul kabair, pada orang yang melakukan dosa besar. Mu'tazilah, orang yang melakukan dosa besar fi manzilatin bainal manzilatain, itu i'tiqad Mu'tazilah. Tak beriman, tak kafir. Fi manzilatin bainal manzilatain. Ahli Sunnah wal Jamaah, orang yang melakukan dosa besar selama mana mereka tak kafir dan syirik, Allah berhak memaafkannya, mengampunkannya, atau Allah juga berhak mengazabnya. Itu hak Allah. Tapi kalau dia mati dengan iman, tak akan kekal dalam api neraka. Itu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Golongan Khawarij, siapa yang melakukan dosa besar kafir, lagi ekstrim daripada Mu'tazilah. Tapi golongan Khawarij awal zaman mengkafirkan pelaku dosa besar. Mereka bukan mengkafirkan perkara-perkara khilafiyah. Mereka bukan mengkafirkan perkara-perkara sunat. Mereka bukan mengkafirkan perkara yang diterima 4 madhab muqtadar Islam. Berbeza dengan Khawarij akhir zaman yang mengkafirkan umat Islam kerana perkara-perkara khilafiyah, ataupun kerana memperbanyakkan amalan-amalan sunat, ataupun bahkan perkara-perkara yang disepakati disyariatkan dari sisi 4 madhab pun mereka kafirkan. Jadi sebab itu kata Said Syarif Abdullah Syarif berkata, sebab itu Wahabi ataupun golongan Khawarij Quran sama contoh golongan Wahabi lebih ekstrim daripada golongan Khawarij awal zaman, kerana mereka mengkafirkan perkara-perkara khilafiyah. Yang satu orang Syria dinampak lambang capal dekat dalam satu masjid, dia kata berhala dah ada dalam masjid. Memang capal dia berdoa. Kalau saya ingat di almarhum Dato' Muhammad Ismail Al-Muhammadi, dia kata golongan ini telah menggunakan istilah Qubariyun, satu istilah yang sangat baru untuk menghapus nama Islam yang lain dengan kekafiran. Mereka kata mereka ni penyembah kubur, istilah Qubariyun. Bahkan ada satu yang saya baca tentang anak-anak yang merah untuk ta'lim dengan upah hantar. Tapi itu kata ini seperti surat pengampunan dosa oleh gereja pada zaman dia Eropah dulu. Sedangkan kalau kita faham
Mengambil upah bagi ibadat sunat bukannya jadi dosa, tuan-tuan. Kalau kita jadi imam, kita ambil allowance jadi imam, apa hukum salat kita? Sah tak? Memang sah. Yang bertukar adalah status daripada sunat muakkad menjadi fardu ain, kerana telah mengambil upah sebagai imam. Begitu juga mendoakan, mengadakan tari ibadah kepada orang yang telah meninggal dunia, hukumnya sunat. Tapi bila kita ambil upah, maka hukumnya jadi wajib. Ini disebut dalam kitab Fiqh mazhab Syafi'i, patah yang tak disebut. Jadi mengambil upah dalam ibadat sunat menjadikan ibadat itu wajib ke atas orang yang mengambil upah, bukannya membatalkan ataupun menjadikan dia sebagai penjual, penghapus dosa dan sebagainya. Bukan. Kita jadi pencari atau tak rasa kita ambil upah, ambil gaji. Takkan kita ambil gaji jadi tak ada pahala dah kerja-kerja kita buat sendiri. Saya ambil gaji, ambil upah. Bukan macam tu. Bila mana dan nak upah kat mana tak boleh. Boleh ambil gaji lagi tak apa. Eksum. Kemudian dituduh pula amalan tanding ini sebagai warisan amalan Hindu. Kemudian dikatakan alat tasbih ini menyerupai budak. Saya tahu siapa orang dulu nama Syekh Aiman, antara orang yang bertanggungjawab mengeksimkan banyak lepasan UIA. Waktu dia pergi ke Terengganu, dia nampak tasbih-tasbih yang ada dekat masjid-masjid kat Terengganu. Dia masuk, dia ambil buang lama-lama. Kemudian ada kisah juga dengan polis tertangkap tapi terlepas ketika pertukaran flight. Bahkan peralatan murid Nabi disamakan dengan taib pusam, sampai orang Ustaz Nabi dekat Penang. Peralatan murid Nabi ni macam peralatan taib pusam. Bahkan ada yang apa sambutan maulid Nabi ni, sambutan Abu Jahal. Siapa yang gembira dan kelahiran Rasulullah, seperti Abu Jahal. Dia tak ilah. Nak saya kata apa tuan-tuan, ni contoh di mana perkara-perkara khilafiyah dibawa naratifnya menjadi tuduhan kafir ekstrim. Kalau tak bersetuju tak ada masalah. Inilah bibit-bibit ekstrim. Sebab tu yang kita kata tadi, walaupun sifat ekstrim ni akar dia pengkafiran, tapi dia punya baju dia pembidahan. Tabligh, suka bidah orang ni. Ni baju kepada kafir mengkafir. Bila dah sampai tak kafir mengkafir, tu dah. Bukan suami pun nak minta cerai. Sebab apa? Suami yang syirik. Saya nak kahwin dengan golongan sunnah. Oksim, ada yang tak nak. Jangan ada surah Yasin dalam rumah. Ingat, sahabat saya dekat fakultis ni cerita. Mak mertua pada adiknya buat isytihar. Jangan ada surah Yasin dalam rumah. Bid'ah. Mereka membawa perkara khilafiyah kepada ekstrim. Jadi ini baja kepada sifat-sifat ekstrim. Sebab itulah kenapa kita Ahli Sunnah wal Jamaah terpaksa membincangkan bid'ah-bid'ah, konsep-konsep bid'ah, isu-isu khilafiyah. Bukan sebab kita nak membangkitkan perkara-perkara khilafiyah, tetapi tak nak jadikan perkara khilafiyah yang telah dibawa oleh bilangan ini sebagai baju kepada kafir mengkafir. Seperti mana yang tuan-tuan boleh tengok ini. Ini contoh sedikit. Saya nonton sebahagian budak berjanji, dia kata penuh dengan kalam syirik. Bukan masalah ustaz tak usah tu tuan-tuan. Jadi kalau tak bersetuju tak apa, tak ada masalah perkara sunat terhadap perkara khilafiyah saja. Tapi bila membawa naratif saya nak kafir syirik, ini yang akan membawa kepada sifat ekstremisme. Kemudian kesan dan sikap ekstrem ni, umat Islam bergaduh, umat Islam bincang. Sampai sekarang ada bincang lagi bab kunut. Allah. Kemudian kemusnahan daripada Islam, iman Islam, gejala Islamfobia. Kalau tak kerana golongan ekstrem ni, memang orang akan mengenal Islam dengan secantik-cantik rupa. Yang betul-betul merosakkan rupa Islam, golongan-golongan Wahabi. Kita mengenal Wahabi atau Neo Khawarij, ataupun geng-geng ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, Ansaruddin dan semuanya. Inilah yang benar-benar merosakkan iman Islam di mata dunia. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga munculnya Islamfobia dan membuka peluang kepada musuh untuk merosak-rosakkan imej Islam.
Sini kisah yang panjang, ya. Tapi alhamdulillah sebahagian mereka sebab, tapi sebahagian mereka mengambil peluang untuk memburukkan iman Islam. Dan pada para pelajar dan mahasiswa, antum sangat layak untuk mengkaji dan memahami bagaimanakah kesalahfahaman dalam agama ataupun bagaimana bid'ah boleh membawa kepada terorisme dan ekstremisme. Golongan ini sebenarnya adalah ahli-ahli bid'ah, Khawarij.